Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So, hari ni saya just beraktiviti di rumah. Petang ni saya nak share sikit tentang kepentingan papasan sakit kritikal. Alright. So, for you guys yang menonton, stay tune. Okay, kita tunggu lagi ramai yang masuk. Ataupun you guys boleh share dekat kawan-kawan live ni, okay? Sama-sama kita dapatkan sedikit ilmu dan kita kongsikan dengan ramai orang. So first of all, saya Haziq Muzamil daripada Purbias Takaful under Al-Isra Agency. Okay, kita tunggu sikit. Okay, so waktu MCO ni kita just work from home. Segala application online, segala discussion kita buat online. Alright, so kita just share awareness kepada semua orang tentang apa manfaat takaful, kenapa setiap orang perlu ada takaful dan apa jenis perlindungan yang bersesuaian untuk setiap orang. Sebab sometimes ada orang dah ada medical card, ada orang dah ada hibah ataupun life insurance, okay? Tapi dia tak tahu berapa sebenarnya nilai yang sepatutnya dia ada. Okay? Hai, Assalamualaikum. Hairul Fahmi, thanks for watching. Yana J, thanks for watching. Siti Haida Rosli, hi, thanks for watching. Okay, share guys, share. So semoga live ni memberi manfaat kepada ramai orang di luar sana yang masih tak faham. Okay, so kita start kita punya bukan perbincangan lah. Okay, so kita start sharing kita. Saya akan start sharing. Okay, hari ni saya punya sharing adalah berkaitan dengan kepentingan papasan sakit kritikal. Okay, apa yang you guys tahu tentang sakit kritikal? Okay, sakit kritikal ni adalah sakit yang kita hidapi ataupun seseorang individu tu hidapi yang menyebabkan dia akan kehilangan pendapatan, okey, akan menggunakan kos rawatan yang terlalu tinggi, okey, dan banyak lagi lah, okey. So kalau you guys search dekat website, dekat internet dan sebagainya, okey, dia ada a few jenis sakit kritikal yang dia listed sebagai sakit-sakit yang consider kronik dan dia punya frekuensi dia adalah tinggi. Ini based on history lah. Okay, so di Prudential, okay, Prudential menawarkan perlindungan sakit kritikal sebanyak 46 jenis sakit kritikal covered kepada pemegang polisi. So antara contoh sakit kritikal yang saya boleh buat contoh adalah kanser. Okey, tak kisah kanser apa-apa, kanser limfoma ke, kanser cervix ke, kanser hidung ke, kan? Okey. So you guys just imagine when someone tu dia menghidap sakit kritikal ni atau terkena sakit kritikal ni, which is dia pun tak expect, kan? So apa yang berlaku kepada diri dia, apa impact kepada diri dia ataupun apa impact kepada pekerjaan dia, okey, dan apa impact kepada keluarga dia. Okey, kita tengok tiga benda ni. Okey. So seperti yang kita maklum, okey, bila seseorang tu kena kanser, okey, hari ni saya bagi contoh tentang kanser lah. Okey, minta maaf mata saya macam melilau sana sini. Sometimes saya tengok saya punya note. Okay, sometimes saya tengah cari idea. Alright. Assalamualaikum Hisham. Hi, thanks for watching. Fauzan Isnan. Hi Mok. Long time no see Mok. Okay. So bila orang tu kena sakit kritikal, which is cancer, okay, first thing first, dia perlukan kos untuk buat rawatan. Okay. So you guys just check how much recently kos untuk rawatan kanser. Adakah RM1, RM2? Adakah RM1,000, RM2,000?
adakah 20,000, 30,000 atau adakah ianya memakan kos sehingga ratusan ribu ringgit untuk merawat kanser. Okay, so itu first. Second thing, kita check balik. Sekiranya kita di tempat tu, apa persediaan kita? Kan? So hari-hari memang kita bekerja, alright? Ada yang bawa Grab, ada yang meniaga nasi lemak, ada yang kerja jurutera, kerja doktor even, ataupun cleaner dan sebagainya. Setiap individu ni tak lari daripada risiko menghidapi penyakit-penyakit sebegini. Alright? So, kalau berlaku kepada dia, pada kita, dia adalah orang lain. Tak apalah, orang lain kena, bukan kita, kan? Tapi, kita tengok pada perspektif lain, kita adalah dia. Dia pun fikir, kita ni orang lain. So, meaning, dia punya risiko ni adalah setiap orang, kebarangkalian untuk kena adalah 50-50. Okay? So, kalau tak kena, Alhamdulillah. Bukan kita nak minta sakit, okay, tapi kita bersedia. Faham? Okay, kita bersedia daripada sebarang kemungkinan ni. Okay, so dekat sini bila individu tu kena kanser, first thing first, dia akan kehilangan pendapatan dia. Okay, kenapa saya cakap dia akan kehilangan pendapatan? Sebab bila pesakit kanser ni, dia perlukan rawatan yang lama. Okay, ada seorang daripada saya punya agensi team, okay, dia pernah hidapi risiko macam ni. Okay, dia ada kes kanser, okay, tapi dia bukan kanser jantung ke apa kan, dia kanser hidung. Nampak macam normal tapi hidung dia ada masalah. Okay, so siapa yang kenal lah. Alright, so individu macam ni, dia spend dia punya masa untuk rawatan is around 6 months to 1 year. 6 bulan hingga 1 tahun untuk recover. Recover ni pulih sepenuhnya lah. Okay, daripada segi buang sel kanser, lepas tu dia buat kemoterapi, makan ubat-ubatan dan sebagainya. Okay, sehingga dia pulih, dia ambil masa almost 1 tahun. Okay, so you guys just imagine 1 tahun you tak bekerja. Mampu tak you guys untuk cover you punya komitmen? Okay, tampung you punya sara hidup. Alright, so dekat sini kita mengatakan bila orang tu kena sakit kritikal, benda pertama dia akan hilang adalah hidang pekerjaan dan pendapatan. Okay, mungkin you punya company, existing company, kalau you makan gaji, dia cover MC semua sekali 2 bulan atau 3 bulan. What if you adalah seorang businessman ataupun you adalah seorang yang bekerja sendiri? Pendapatan you bergantung kepada usaha you setiap hari. Let's say you membawa Grab, pendapatan you bergantung kepada trip yang you bawa setiap hari. Let's say you adalah pekerja restoran ataupun owner restoran. Perniagaan you adalah bergantung kepada how frequent you open your business. Okay, kalau hari-hari buka, hari-hari untung. Kalau ada hari tak buka, maksudnya takkan untung. Okay, kalau orang makan gaji, mungkin dia first 3 bulan pertama company masih bagi dia gaji separuh ke, gaji suku ke dan sebagainya, masih dapat pendapatan. Okay, tapi kita tengok kepada mereka yang bekerja sendiri ni, kan? Mereka yang bekerja sendiri ni, kalau dia tak bekerja, dia tak buka periuk nasi, dia tak ada rezeki yang masuk untuk dia. Right? So dekat sini yang kita kena buat persediaan untuk lindungi pendapatan kita. Okay, daripada sakit-sakit kritikal ni. Okay. Kedua, kenapa pentingnya pampasan sakit kritikal ni adalah untuk membantu membayar kos perubatan yang kita kena tampung dekat hospital. Okey, ubat untuk sakit kanser tak mahal ya kawan-kawan. Tak mahal, tak murah ya kawan-kawan. Okey, ubat untuk sakit kanser ni kalau you tengok dekat hospital, okey, ada satu kes tu saya just go through daripada Google, kos untuk rawat kanser cervix, okey, makan kos sebanyak RM90,000. Okey, kalau kita bekerja makan gaji RM90,000 ni, kita ambil masa berapa lama untuk simpan? Frankly say, saya dah bekerja dalam industri ni
Okay, almost 10 tahun. Since daripada, bukan 10 tahun, total saya bekerja 8 tahun. Okay, total 8 tahun saya bekerja daripada lepas saya graduate sampai ke hari ni. Kita takkan ada, saya sendiri, saya tak ada solid saving 90,000 in hand sehingga ke saat ini. Sebab apa? Kadang kita dah simpan sikit, kita ada impian, kita beli rumah, kita beli kereta, kita beli kelengkapan rumah dan sebagainya. So simpanan kita tu akan sedikit sebanyak akan berkurangan. Okay? Tapi pernah tak you guys terfikir, which is simpanan yang orang buat daripada you orang punya gaji ni adalah untuk tampung kos rawatan. Ada tak orang yang terfikir macam itu? You simpan you punya gaji ni setiap bulan 1,000, 2,000, berapa banyak ribu, beratus sekalipun, you punya aim adalah untuk buat tabungan sekiranya sakit. Ini adalah duit simpanan yang aku guna untuk rawat aku punya sakit. Ada tak? Okay, saya percaya ramai orang yang membuat simpanan setiap bulan untuk impian mereka. Okay, untuk impian anda semua. Anda nak beli rumah, nak beli kereta, nak jalan-jalan dengan family, nak pergi Legoland, nak pergi Universal Studio, okay, nak pergi travel jauh-jauh, nak lakukan umrah, haji dan sebagainya. Okay, tapi tak ada orang yang being spesifik untuk mengatakan yang simpanan setiap bulan dia adalah untuk kos rawatan. Okay, so tapi sekiranya berlaku, key dia dekat situ, sekiranya berlaku, dia macam fire extinguisher lah, kan? Bomba letakkan dekat bangunan, alat pemadam api ni, okay, sebagai persediaan. Sekiranya berlaku kebakaran, pekerja boleh gunakan alat pemadam api ni untuk memadamkan kebakaran yang simple. Betul? Macam kereta. Kereta kita beli ada spare tayar. Kita tak pakai pun spare tayar tu hari-hari sebab tayar kita ada angin, betul? Tapi sekiranya tiba-tiba pecah ataupun tiba-tiba tayar kereta kita tu pancit, okay, apa alternatif lain yang kita nak buat untuk continue kita punya journey? Kan, kita tukar dengan spare tayar. Sama juga dengan income replacement ni. Okay, pampasan sakit kritikal ni adalah untuk protect yourself. What if things happen? Okay, then you ada satu sum covered yang boleh tampung you. Okay, macam saya cakap tadi, point nombor 2 adalah untuk bantu bayar kos perubatan. Okay, kos perubatan tak murah, dia adalah mahal. Right? So ketiga, okay, kenapa pentingnya pampasan sakit kritikal ni adalah untuk mengurangkan beban keluarga. Okay, mengurangkan beban keluarga. Kenapa keluarga akan terbeban bila kita sakit? Okay, contohnya, macam mana saya nak cakap keluarga tu terbeban sebab kita sakit adalah dengan cara macam ni. Kita tak mampu nak lakukan sesuatu. Okay? Kita dah sakit, kita nak makan pun tak sempurna. Okay? Kita nak mandi pun tak sempurna. Kita nak buat aktiviti harian kita pun tak sempurna. So kita perlukan seseorang untuk bantu kita. Okay? Bantu kita daripada segi siapkan makan minum kita, siapkan pakaian kita. Kalau yang ada isteri dan sebagainya, dia bantu untuk siapkan makanan, pakaian dan sebagainya, betul? Okey, lagi satu adalah sekiranya kita tak ada duit, keluarga akan tampung kos-kos kita. Okey. So, kalaulah yang saya nak tekankan ni adalah kos. Sebab kalau makan, pakai, mungkin dia tak affect too much. Okey, bila orang sakit pakai bukan pakai smart-smart kan. Pakai t-shirt pagoda mungkin, pakai kain pelekat mungkin, right? So tapi melibatkan kos, okey? Kos-kos ubat, kos-kos rawatan, okey? Dia akan perlukan sejumlah wang yang besar. Okey, so sejumlah wang yang besar. So wang ni mana nak dapat? You guys ada 10 orang kawan baik. Okey, tanyalah setiap kawan baik itu. Ahmad contohnya, Ahmad, minta tolong Ahmad. Mat, tolong Mat, aku hari ni perlukan 10,000 Mat untuk depositkan kos rawatan kanser aku Mat. Aku kena kanser Mat, kan? Ahmad tu kawan kita tu yang dah kawan dengan kita sejak daripada bangku sekolah lagi, mungkin akan cakap, minta maaf lah Zik, 10,000 tu terlalu besar lah untuk aku bantu kau. Kalau 100, 200 boleh kot. You see? Okay, itu kebiasaannya.
Okay, how good your friend is, sometimes diorang tak boleh nak bagi komitmen sepenuhnya dekat silap pen saya jatuh. Diorang tak boleh nak bagi full komitmen kepada you. Okay, dia boleh bantu tapi bukan nilai yang you nak, nilai yang dia mampu. Okay, mungkin 1 dalam 1000 kot kawan-kawan yang boleh bantu secara banyak macam tu. Okay, sebab dia pun ada komitmen sendiri, kan? Okay, so daripada mana kita nak dapat dana? Last adalah family lah, family member. Kalau adik-beradik ada 10 orang, kos rawatan 100,000, so setiap orang dermakan 10,000. Okay, ada adik-beradik yang senang, ada adik-beradik yang tak senang, kan? So macam mana dia punya kos tu? Sendiri kena tampung lah. Itu yang point saya cakap tadi, dia akan membebankan keluarga. So dengan papasan sakit kritikal ni, dia akan membantu untuk kurangkan beban keluarga. You ada perlindungan sakit kritikal 200,000. 200,000 papasan sakit kritikal tak mahal ya kawan-kawan. Okay, kalau you guys check, okay, you guys boleh DM saya direct untuk check you guys punya quotation. Okay, berapa papasan sakit kritikal untuk aku? Okay, aku seorang engineer, aku berumur 25 tahun, let's say. Okay, berapa papasan sakit kritikal untuk aku kalau aku nak buat? Okay, tak mahal. Papasan sakit kritikal last week saya baru buat untuk saya punya kawan, RM50 saja. Okey, RM50 saja papasan sakit kritikal perempuan lah. Okey, dah dapat papasan sehingga RM200,000. So you guys rasa simpan RM50 setiap bulan dalam masa setahun boleh tak wujudkan nilai RM200,000? Logik calculation. Mungkin tak boleh. Tapi kalau di takaful kita menyimpan RM50 ni setiap bulan, okay, dia akan bantu kita untuk wujudkan satu tabung dana, which is once things happen, okay, berkaitan dengan critical illness, 43 type of critical illness ni, you dah ada satu sum covered. Okay, you dah ada sum covered. So sum covered ni 200,000, kalau kos rawatan ni 100,000, keluarga dah tak terbeban dah, kan? Dia dah protect you punya expenses dah. Itu kalau tak ada medical card, gunakan duit pampasan ni lah untuk buat rawatan susulan dan sebagainya. Okay, right. So point nombor 4 adalah untuk membantu menyara keluarga dengan pampasan yang diperolehi. Okay, kenapa kita cakap untuk membantu menyara keluarga? Okay, you dah kena sakit kritikal, you dah hilang pekerjaan, you ambil masa setahun untuk recover daripada sakit. Okay, so for entire 1 year tu you tak ada income. Okay, dalam tempoh 1 tahun daripada you sakit tu, you tak ada income. So macam mana you nak continue dengan, you masih ada rumah. For those yang dah beli rumah, yang dah beli kereta, lepas tu ataupun ada loan personal ke apa benda semua sekali, kan? Loan on Eon ke, loan Code Memot ke, kan? So benda-benda ni semua sekali kena bayar. Okay, you guys check balik dengan bank, adakah bila saya kena sakit kritikal, loan rumah saya bulanan tu saya tak perlu bayar? Tak. Okay, once you kena sakit kritikal, you still consider macam orang biasa pada bank. Okay, you dah pinjam saya punya duit, you kena bayar balik. Okay, bank hanya akan waive you punya pinjaman tu sekiranya you meninggal disebabkan kemalangan, kan? Benda yang unexpected. Yang penting you hilang daripada dunia, okay, daripada things yang disaster lah, kata macam tu. Okay, kalau saya salah boleh betulkan saya. So ini yang saya tahu. So bila you kena sakit kritikal, you still kena bayar komitmen. So kalau duit simpanan you dah gunakan tadi untuk kos rawatan, mana you nak dapat duit lagi dalam keadaan you tak bekerja? Okay, so saya sambung balik daripada surutan sebelum ni. So perkara yang keempat berkaitan dengan kepentingan papasan sakit kritikal tadi adalah membantu menyara keluarga. Okay, tadi live saya berhenti sampai situ sajalah. Okay, so saya sambung. So kenapa kita perlu pampasan sakit kritikal ni untuk membantu menyara keluarga kita adalah you see, bila you dah kena sakit kritikal tadi, okay, you akan hilang pendapatan you dalam tempoh setahun tak bekerja. Contoh, okay, dalam tempoh setahun ni
Okay, you perlu untuk continue you punya komitmen. For you guys yang dah ada rumah, yang dah ada kereta, ada whatever loan, okay, loan beli barang dan sebagainya, okay. So komitmen ni adalah berterusan. Okay, you kena bayar. Kalau you tengah sakit, you tak bayar, tapi you punya family members, even wife ataupun you punya parents kena continue buat selesaikan komitmen tu. Okay, so daripada duit pampasan ni adalah untuk cover benda-benda yang lost tadi. Contoh, you punya expenses setiap bulan untuk berkaitan dengan hutang, pinjaman dan sebagainya, you spend daripada you punya gaji RM3,000 ataupun RM2,000. So dengan daripada pampasan yang you dapat sakit kritikal tadi RM200,000 tadi, you boleh gunakan sebahagian, you boleh reinvest, okay, dan sebahagian lagi untuk you gunakan setiap bulan untuk tampung you punya kos hari hidup you. So family tadi tak terbeban. Even si wife ataupun any family members you yang kena duduk rumah untuk jaga you, okay, walaupun dia tak bergaji, mungkin daripada duit pampasan ni you boleh gunakan untuk reward kepada dia sebagai belas ihsan lah, ataupun sebagai gaji untuk dia lah. You boleh gajikan dia untuk jaga you, untuk tanggung makan minum you dan sebagainya. Okay, so dia membantu menyara keluarga dengan nilai pampasan yang diperolehi. Itu item nombor 4. So point nombor 5 yang saya nak tekankan kenapa pentingnya pampasan sakit kritikal ni adalah duit pampasan boleh digunakan untuk bayar hutang. Tadi nombor 4 tadi saya dah masukkan point dia kan, boleh bayar hutang. So kita gunakan duit ni untuk selesaikan komitmen bulanan kita. Okay, kita tak ada gaji tapi kita ada sumbangan daripada company takaful untuk selesaikan hutang yang kita ada. Kalau kita tak selesaikan hutang, apa jadi? Nama kita akan masuk dalam SIKRIS. Okay, so next time kita nak buat ada loan, mungkin tak approve dan sebagainya. Okay, pun affect kepada diri kita sendiri. Right? So then point ke-6, kenapa pentingnya pampasan sakit kritikal ni adalah untuk menjaga maruah dan reputasi keluarga. Okey, kenapa saya cakap menjaga maruah dan reputasi keluarga adalah you sebelum ni bekerja, okey, you tak pernah minta ihsan daripada sesiapa pun, okey, tetapi ditakdirkan bila you dalam keadaan yang susah, you kena sakit kritikal, kanser dan perlukan kos rawatan yang besar, you tak ada punca pendapatan untuk dapatkan nilai ni kan. You tak ada punca, saving tak cukup, gaji tak cukup. Okay, lepas tu alternatif lain adalah dengan minta belas ihsan daripada kawan-kawan, belas ihsan daripada family members. Okay, consider kita cakap minta sedekah lah. Okay, so bila seseorang ni daripada orang kenal you sebagai orang yang sihat, orang yang elok, mungkin seorang menteri, okay, tapi ditakdirkan you jatuh sakit, dia nampak diri you sebagai peminta sedekah. You nampak tak? You punya grade, you punya level martabat diri ni dah turun disebabkan dengan satu ujian. Okay, so kita nak lindungi benda-benda macam ni supaya orang letakkan belas ihsan pada you, tapi dia tak orang kata, dia tak pandang serong kepada you ataupun you punya family. Okay, tak payah sampai kita perlu minta sedekah dengan orang lain, minta tolong, aku nak dapatkan dana untuk buat rawatan ni dan sebagainya. Okay, kita tak perlu buat macam itu. Sebab apa? Kita ada pilihan sebenarnya. Okay, kita ada pilihan. Kita kena beringat saat kita sihat ni, okay, kita kena beringat apa yang kita kena siap sedia untuk menghadapi kemungkinan when kita sakit. Okay, so kita kena beringat daripada sekarang. That's why saya cakap pampasan sakit kritikal punya nilai ni, you boleh dapat coverage hingga RM200,000 dengan nilai RM50, serendah RM50. So just ask yourself, okay, yang mana yang menonton, okay, you ask yourself,
Pampasan RM200,000 untuk sakit kritikal, harga dia RM50, you simpan setiap bulan. Adakah itu membebankan diri you? Atau you tak menyimpan langsung, you kena sakit kritikal, you buang you punya air muka, you pergi minta sedekah dekat orang ramai untuk mendapatkan RM50,000 ataupun RM100,000. Mana yang you pilih? Is you punya choice sebenarnya. Okay, kita ada satu jalan, kita nak bantu semua orang. Okay, that's why saya cakap, kenapa pelindungan takaful ni perlu untuk kita as Muslim. Okay, ataupun tak kisah Muslim ke non-Muslim ke, boleh miliki personal insurance ni adalah untuk protect yourself. Sebab masalah tu adalah masalah you, bukan masalah kawan. Okay, you yang sakit, bukan kawan. So kenapa you nak bebankan kawan you? Kenapa you nak bebankan family members you, walhal you sakit? Kan? So sakit tu adalah you punya masalah sendiri. So bila kita create masalah tu ataupun kita hidapi masalah tu, things how to resolve the problem. Kita kena fikir macam mana kita nak resolve problem tu. Right? So salah satu caranya adalah daripada caruman takaful lah. Unless you tak nak buat caruman takaful, tak apa, tapi you simpan duit you banyak-banyak. Setiap bulan you simpan duit you RM5,000 untuk pastikan dalam tempoh 5 tahun you ada RM200,000. Okay, you simpan duit you banyak-banyak. Kerja, gaji you dapat ataupun side income yang you dapat daripada you bawa Grab, jual popiah dan sebagainya tu, you simpan saja, you jangan spend. Okay, so kalau you simpan, then okey lah, you punya martabat tak akan turun kalau you kena sakit kritikal. Sebab apa? Even you tak ada kerja, okay, you tak minta belas ihsan daripada orang, you gunakan duit simpanan you sendiri untuk tampung kos-kos macam ni. Okay, jelas So bantuan pampasan sakit kritikal ni manfaatnya adalah untuk menjaga maruah keluarga tadi. Sebab itulah, okay, kita tak nak keluarga kita masuk dalam bersamamu. Okay, saya pernah ada perasan satu cerita tu, seorang businesswoman ni, dia menceritakan dia pergi jumpa dengan kawan lama dia yang dia kenal masa sekolah dulu, which is dia tak sangka kawan dia masuk dalam rancangan bersamamu sebab kawan dia kena kanser. Okay, so saya pernah perasan cerita ni dekat rancangan bersamamu, dan kawan dia tu turun sendiri. Kawan dia memang businesswoman yang berjaya lah dekat Malaysia ni. Okay, so dia ternampak iklan bersamamu tu, rancangan tu menceritakan tentang kawan sekolah dia yang dulu. So dia rasa terusik jiwa dia untuk membantu. Okay, so meaning kat sini, bila you hadapi keadaan yang kritikal macam tu, you dan you punya family terpaksa untuk apa orang kata, menghadapi kenyataan yang you dah tak ada cukup pendapatan, you kena juga minta belas ihsan daripada orang. Okay, so kalau you ada pampasan ni akan bantu daripada segi kalau you ada pampasan ni membantu you punya keluarga untuk tidak terjejas daripada segi reputasi dan maruah keluarga. Okay, right. So itu saja 6 poin yang saya boleh kongsikan tentang kenapa kita perlu ada pampasan sakit kritikal ni. So you guys yang mana yang belum ada pampasan sakit kritikal ni, kalau you dah ada medical card, okay, jumpa you punya agent balik, check, okay, review balik you orang punya polisi, check apa yang cover dan apa yang tak cover. Ada orang dia ada polisi, yang cakap dah ada polisi dah ada insurans, dah ambil lah berapa, RM100, RM150, RM200. Lepas tu cakap apa yang cover dalam polisi, tak tahu. Okay, so you kena check. Pada siapa-siapa kawan-kawan yang mana yang nak tonton live ni, okay, share dengan kawan-kawan yang lain. Kalau you dah ada pampasan sakit kritikal, is okay. Okay, kalau tak ada, review balik you orang punya polisi. Okay, check balik apa yang tak cukup. Dah ada medical card, apa medical card cover tak untuk rawatan sakit kritikal, cover, then okay. Right, so means kedua, you check, tengok you ada pampasan nyawa, cukup tak pampasan nyawa you untuk menggantikan pendapatan you sekiranya you hilang. Tak cukup, review balik. Okay, jumpa balik dengan you orang punya agent. Okay, kalau tak ada servicing agent, okay, you guys boleh contact saya, DM saya, okay, PM saya di nombor 012
774 3140. Okey, check. Okey, tanya je saya, Haziq, saya nak minta tolong review. Okey, review polisi dengan saya secara percuma, saya tak charge apa-apa. Okey, dan daripada situ saya akan suggest you guys apa you guys kena buat. Kalau memang polisi you guys dah cukup, then good. Okey, kalau ada yang lack somewhere, saya akan suggest you apa yang betul. Sebab saya berlesen. Okey, saya ada Al-Isra', saya berlesen, so saya tahu macam mana nak bantu you guys untuk menyiapkan personal protection you guys. Okay.